Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Seperti anda maklum, Myvi Facelift 2022 masih lagi hangat diperkatakan. Masih banyak YouTube channel yang dah buat review semua variant, hampir ke semua variant ya. Termasuk saya baru buat dua saja, variant H dan variant AV. Okey, seperti biasa dalam channel saya ni ada satu segmen namanya Rumusan Survey. Okay, so kali ni saya nak fokus untuk survey-survey yang berkaitan dengan Myvi saja, sebab mungkin boleh membantu anda yang ingin membuat keputusan sama nak beli mana satu variant dalam Myvi ni, ataupun dia ada consider juga model-model lain seperti Ativa ke, Arus ke, ataupun Proton dan sebagainya. Okay, so saya buat ruangan survey ni nak collect data pandangan daripada viewers dan subscribers yang sempat. Bagi mereka yang baru subscribe channel saya, mungkin boleh pergi ke bahagian community dalam channel ni. So kat situ ada banyak vote. Anda boleh vote mana pilihan anda berdasarkan survey yang saya buat lah. Dan juga boleh komen juga. Tu untuk bergantung anda, bila anda vote ataupun anda like atau dislike, saya tak akan tahu. Saya tak akan tahu siapa yang like, siapa yang vote. Yang saya tahu jika anda tulis komen, tu bisa nampak ID dia. Kalau vote saja, saya tak tahu siapa yang vote. Okay, so anonymous. Alright. Okay, kita pergi kepada soalan yang pertama. Adakah anda terkilan jika Myvi mempunyai sebahagian teknologi seperti Ativa? So, soalan ni saya post sebelum Myvi dilancarkan. So dia ada dua lah, sama ada daripada pengguna Ativa sendiri yang kecewa sekiranya function atau features tu terdapat dalam Myvi yang mereka akan paksa berkongsi lah. Myvi pun ada kan, macam tu kan. Ataupun daripada Myvi juga, orang pengguna Myvi rasa macam kenapa nak kena ada function ni kan, dalam ambil daripada Ativa kan. So kenapa pakai standard Ativa? Mungkin dia ada preference je. Berdasarkan data ni, 65% majoriti tidak sama sekali kecewa atau terkilan. Okay, manakala ada sedikit terkilan, iaitu sebanyak 19% sahaja, dan sangat terkilan 17%. Sama ada dia daripada pengguna Ativa atau dia pengguna Myvi ataupun pengguna akan datang Myvi. So bagi saya, untuk diri saya sendiri, saya tidak sama sekali terkilan, dan malahan saya happy untuk pengguna-pengguna Myvi. Dan produk sendiri dah sebut sebelum ni, Ativa akan menjadi new standard, so Myvi next standard kan. So memang akan adalah, so model-model akan datang mungkin lebih canggih lagi. So mungkin nanti ada Myvi yang completely new, dia akan lebih canggih daripada Ativa. Dan nanti kita ada Alza, kita ada Azia yang baru. So mereka akan berdasarkan apa yang Ativa ada. Okay, seterusnya soalan yang kedua, adakah anda akan menonton pelancaran Myvi Facelift pada 9 malam 18 November 2021 esok? Ini saya post pada 17 hari bulan, maknanya sehari sebelum pelancaran Myvi Facelift. Okay, so tujuan saya tanya ni nak lihat sama ada berapa ramai orang yang interested, orang yang teruja dengan pelancaran baru ni. So kita tengok peratusannya di sini, ya sudah tentu ada 52%. Majoritinya memang sangat interested dan sangat teruja dengan pengumuman bakal dibuat pada 18 bulan 11 yang lalu. Okey, kemudian kalau ingat, maknanya dia interested tapi dia terlepas pun tak apalah. Okey, so ada juga lebih kurang 11% yang malas lah. Okey, namanya tak penting lah bagi dia. Dan tidak berminat langsung sebanyak 7%. Tak ramai. Mungkin memang tak ada terfikir, terlintas nak nak tahu tentang Myvi baru ni. So mungkin dia memang minat sangat dengan Ativa ataupun kereta-kereta lain. So itu jawapan mereka. Bagi saya sudah tentu, saya nak tahu apakah function yang terdapat dalam Myvi ni, especially yang mana diambil dari Ativa, yang mana tidak, dan apakah betul rumors yang terkeluar, gambar yang tersebar. So nak pastikan lah. Dan katanya ada warna baru semua tu kan. Jadi saya memang interested nak tengok, dan saya lihat secara live pada malam tu lah. Okey, soalan yang seterusnya ialah, jika anda harus memilih antara Persona Premium 2022 dan Myvi AV 2022, apakah pilihan anda? Saya terfikir nak post ni sebab ada seorang viewer tanyalah. Persona pun dilancarkan pada awal tahun ke pertengahan tahun macam tu, kemudian Myvi AV pula.
So mungkin dia dah tunggu lama, so dia dah tengok spesifikasi dan dia nak buat pilihan, dia tak tahu mana satu nak beli. Sona ni ialah satu sedan, saya rasa agak luas dan daripada Proton. Tak pernah saya cuba dia, kereta Persona ni, tapi nampak menarik juga tawaran yang diberikan. Saya ingat lebih murah daripada Myvi AV. Jadi daripada vote ni, sebanyak 262 orang yang sudi untuk vote, majoritinya memilih Myvi AV. Perlu diingat juga, saya rasalah majoriti dalam channel ni yang subscribe ni kebanyakannya dia pemandu Pro 2. Okay, so kemungkinan ada sikit biasness kat situ lah. So bergantunglah kepada anda sendiri yang dalam dilema ni untuk ambil ataupun tidak suggestion daripada vote ini. Bagi saya secara peribadi, sebab dua-dua ni adalah kategori yang tak sama. Yang sebab Myvi adalah hatchback, so yang Persona adalah sedan. Okay, so bergantung pada preference anda. Anda suka kereta yang macam mana dan keluasan yang macam mana. So anda boleh buat decision lah. Anda suka Proton, ada high Proton ke, Hello Proton ke, high Proton, something like that, ataupun nakkan features yang ASA yang ditawarkan dalam AV tu. So key features AV Myvi ni dia banyak ASA, ada PSDA, dan mungkin dalam Persona ada juga function atau features dia yang tersendiri, key features dia, antaranya high Proton dan juga handling yang dikatakan sangat bagus. Okay, soalan yang seterusnya yang juga agak hot juga, ramai juga vote ni, 373 vote. Jika anda harus memilih antara Myvi AV 2022 dan Ativa H, harga dia beza sikit je, apakah pilihan anda? Okay, so yang ini sangat tough. So maknanya balance. Saya tengok kadang-kadang Ativa H lebih, kadang-kadang Myvi AV lebih. So maknanya kalau nak buat decision, tengok kat dalam ni pun agak balance. Tak dapat membantu, lebih kurang macam sama yang dilema orang yang dalam keadaan dalam ni. Apakah kelebihan dia dan kekurangan antara dua ni? Bagi saya personally, sebab saya guna Ativa kot, jadi mungkin ada bias. Saya rasa saya lebih selesa dengan Ativa ni sebab saya dah gunakan dia. Saya suggestkan anda pergi test drive dua-dua sekali. Rasakan dulu kedua-duanya, so yang mana anda lebih berkenan dengan sitting position, dengan kelajuan. Test dulu apa yang anda nak dalam sesebuah kereta tu. Kalau anda suka digital meter, fully digital meter, boleh ambil lah AVH, ataupun nak suka yang tinggi kan, so maknanya Ativa H. So kalau anda suka yang sporty, nampak lebih macam Golf ke, macam kereta-kereta yang hatchback, so mungkin anda boleh pilih Myvi AV. Yang tak juga kurang hebatnya, ada ASA dan juga PSDA, sama macam Ativa AV. So dia pening kat situ. So mungkin kita akan tengok lagi beberapa hari lagi, mungkin orang akan tambah vote lagi. Memandangkan vote yang agak balance antara dua model tadi, so saya cuba cari satu persoalan untuk membantu mereka dalam dilema ni. So apakah faktor utama yang membantu mereka buat keputusan untuk membeli sebuah kereta? Okay, so ini ada soalan dia. So 61% yang menyatakan berdasarkan kemampuan ataupun bajet, dan dari segi penjimatan minyak juga termasuk dalam kategori ni lah, sebab kita ada 5 pilihan saja. So saya letakkan penjimatan minyak tu dalam bajet dan kemampuan lah, consider, sebab 60% kata itu lebih penting dan utama. Kemudian tapi dari masalah AV, Ativa H dan Myvi AV tadi tu, mereka mungkin tak ada masalah dari segi bajet, dah settle, sebab kedua-dua harganya hampir sama. Tapi kos pemilikan bukan sekadar pada harga saja, nak bayar installment mungkin sama, tapi apa pula dari segi maintenance. Mungkin anda boleh check juga maintenance Ativa dan maintenance Myvi AV ni mana lebih menjimatkan, kalau itulah preference anda ataupun faktor yang penting. Sebab Ativa menggunakan tayar lebih besar, 17 inci, dan ada spesifikasi tertentu yang ada dalam video saya dah buat. Kemudian dia turbo, mungkin ada kemungkinan maintenance yang lebih tinggi. So Myvi menggunakan enjin NA dan juga harga bateri mungkin, tapi kedua-duanya menggunakan ada feature
Eco Idol, tapi saya tak pasti harga Myvi punya bateri tu berapa. Yang Activa saya dengar kalau original bateri dari Pro2 dalam 600 lebih. So itulah anda buat perbandingan antara dua model ni, dari segi cost maintenance dia berapa. Kemudian yang menjadi faktor utama dalam pemilihan kereta, 24% kata ciri-ciri keselamatan dan teknologi bantuan pemanduan macam PSDA, adaptive cruise control dan sebagainya, itu adalah satu faktor yang penting juga untuk kereta-kereta moden. So 24% memilih ciri tersebut. Kemudian dari segi reka bentuk dalaman dan luaran, hanya 5% saja yang pentingkan bentuk dan rupa paras. Kemudian keluasan 8% dan kuasa dan kelajuan hanya 3%. Ini adalah berdasarkan 264 vote. Okey, soalan survey yang terakhir sekali yang berkaitan dengan Myvi 2022 ni. Jika anda telah booking Myvi 2022, varian manakah yang anda telah pilih? Ini orang-orang yang dah booking. Tapi saya tak pastilah sama ada betul-betul mereka ni dah booking ataupun kadang-kadang bukan. So, ia bergantung pada kejujuran masing-masing lah. So berdasarkan vote ini ada 156 orang yang telah sertai. So sebanyak 76% memilih varian AV. Dah booking dah varian AV, Myvi AV. Kemudian varian H yang kedua paling banyak 19%, masih tak berapa tinggi. Dan varian 8 ada 1%, varian X 1.5X. So kita ada 5 varian kan. Sedangkan varian G dengan ASA dan PSD itu 2%, dan varian G basic yang tak ada semua, tak ada ASA, tak ada PSDA, itu 2% sahaja setakat ini. So mungkin vote ni akan bertambah dari hari demi hari. Anda boleh lihat semula kemudian. So setakat ni memang very AV paling tinggi, yang full spec lah. Sebab banyak faktor lah. Saya rasa feature-features ASA 3.0, PSDA dan design dan warna. So seat dia juga tidak kurang hebatnya, warna merah kan. So dan apa ni, ada TFT digital kan dekat antara dua meter tu. Itu pun ada satu yang menarik juga, tawaran yang ditawarkan oleh Pro2 dalam Myvi facelift 2022. Mungkin anda juga tertanya, kalau saya kalau saya pilih yang mana satu, kalau saya harus memilih antara 5 varian Myvi ni 2022 ni, yang mana satu saya pilih? Of course saya akan pilih yang AV juga. Itu saja reaction saya ataupun rumusan mengenai survey-survey yang terdapat dalam ruangan community di channel saya. So anda boleh terus vote, anda boleh terus check yang jumlah terkini, peratusan terkini di ruangan tersebut. Saya akan buat video ni hanya untuk buat rumusan setakat video ini dimuat naik, ya. Okay, so saya harap adalah sesuatu yang anda dapat daripada video ini. So kalau tak ada, saya mohon maaf lah. Okay, so terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hati-hati mandu.